Berkenaan dengan peranan seorang ibu dan bagaimana sebenarnya ibu bukan sahaja berperanan untuk melahirkan generasi seterusnya tapi sebenarnya lebih daripada itu. Jadi bersempena dengan Hari Ibu yang baru-baru ini disambut oleh seluruh rakyat Malaysia, kita ingin bercakap dengan lebih lanjut apakah antara perkara yang perlu dilalui ibu dan apa antara perkara kita boleh lakukan untuk memastikan agar ibu berada dalam keadaan sihat dan juga sejahtera. Kami bawakan seorang tetamu di studio ini iaitu Cik Fawaz Hasbullah selaku pengarah bahagian kesejahteraan keluarga LPPKN. Cik Fawaz, apa khabar selamat pagi? Selamat pagi, terima kasih Syu. Kau sehat Syu? Sihat juga Alhamdulillah. Terima kasih bersama kita hari ini. Kita nak cerita berkenaan dengan ibu. Tadi sikit secara ringkas tadi Liza Abdullah dia kata ada anak-anak dekat sekeliling dia pun dah cukup dah hadiah untuknya ya. Jadi mungkin Cik Fawaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi apa sebenarnya peranan seorang ibu yang disegani oleh masyarakat. Okey, terima kasih Syu. Saya ingat saya tak terlewat lagi nak sebut ucapkan selamat Hari Raya selamat Hari Raya Aidilfitri dan juga kita ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu di Malaysia. Seperti Syu kata tadi, kita baru sambut 8 hari bulan, tapi sebenarnya seluruh dunia kita sambut pada 8 bulan. Juga saya ingat saya tak lupa juga nak ucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di Malaysia dan khususnya jururawat-jururawat di LPPKN. Pasal kita juga ada perkhidmatan jururawat. Okey, baik Syu, balik pada topik perbincangan kita pasal ibu ni. Saya ingat kita semua ada pepatah Melayu lah katakan seorang ibu boleh jaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ibu. Dan nak menunjukkan bahawa tanggungjawab ibu ni sebenarnya berat. Dan ibu macam mana pun dia akan memainkan peranan dia walaupun peranan yang dimainkan oleh ibu ni tak semestinya boleh dilaksanakan oleh anak. Tapi saya kira pepatah tu ialah kita kena lihat dalam konteks sekarang lah. Dalam sekarang mungkin ada perubahan dan sebagainya. Itu yang pertama kita melihat bahawa tanggungjawab ibu ni. Ibu seperti semua maklum membesarkan kita, mendidik kita, menjaga kita lah. Dan dalam konteks kita sekarang ni alhamdulillah kita dalam proses endemik. Kalau 2 tahun sebelum ni, kebelakang ni, ingat ibu bagi kami ibu juga adalah frontliner. Pasal apa? Kena memastikan keluarga, kalau 2 tahun ni memastikan keluarga, ahli keluarga khususnya dapat dielakkan, dijauhkan daripada COVID. So jadi itu di antara lah, selain daripada common peranan ibu, tapi kita melihatkan bahawa ibu ni penting dalam masa kebelakangan ni dalam memastikan kesihatan, kesejahteraan, pendidikan ahli keluarga. Jadi kerana itu kita perlu menghargai peranan ibu dan sebagainya. Okey, bersempena dengan sambutan Hari Ibu ni, kalau tuan boleh kongsikan apakah antara aktiviti yang dilakukan oleh pihak LPPKN untuk menyambut Hari Ibu terutama ibu-ibu yang bekerja di bawah LPPKN? Okey. Seperti saya maklumkan awal tadi, sambutan Hari Ibu ni disambut di seluruh dunia. Di seluruh dunia pada 8 hari bulan, hari Ahad yang baru inilah, termasuk di Malaysia. So sambutan Hari Ibu pada tahun ni kita ada 3 segmen. Segmen pertama tu pada 8 hari bulan tu sendiri, dan sebelum 8 hari bulan tu maknanya kerana tahun ni mood raya 8 hari bulan. Jadi kalau buat program time hari raya ni, jadi orang semua dah 2 tahun tak pergi kampung ni, jadi pada 8 hari bulan tu kita buat secara di dalam online media sosial. Kita tampilkan ucapan-ucapan daripada pemimpin negara, menteri kita, pimpinan kementerian, dan juga kita tayangkan video. Tadi nampak Skate Star tadi, itu dia punya teaser je, ringkasan. Jadi Skate Star tu dia menceritakan tentang peran yang bertajuk Mak Kami Nak Balik Raya. So walaupun nak balik raya selepas dia ada, kalau lihat versi panjang ni mungkin di YouTube atau di FB LPPKN kita boleh tengok versi panjang. Kita nak menceritakan bahawa macam mana semua nak balik raya tapi dengan memastikan keselamatan COVID, tidak berlaku COVID. Itu satu. Dan keduanya kita lihat bagaimana kalau cerita panjang tu bagaimana dia nak balik raya seronoknya. Pada kali ini kebetulan nak balik raya yang salah seorang daripada ahli keluarga tu dapat melahirkan anak selepas dia mengikuti program perkhidmatan di LPPKN Sub Fertility. Itu video dan juga video dan juga ucapan-ucapan, poster ucapan di media sosial. Itu pada 8 hari bulan. Segmen kedua pula kita membuat program majlis lah, satu sambutan Hari Ibu Kebangsaan yang kita akan sambut pada 22 hari bulan.
Ahad depan akan dirasmikan oleh YB Menteri Datuk Seri Dina Harun. Kita akan fokus pada kali ini ialah kita menyantuni ibu tunggal. So kita nak ibu-ibu gembira dan kita tak nak lupakan juga ibu tunggal, ibu yang apa ni, mereka juga perlu dihargai dan pengorbanannya. Itu segmen kedua, dan segmen ketiga di peringkat negeri. So di peringkat negeri ini kita ada pelbagai program-program, forumnya, program ilmiahnya, program-program kepada ibu dan pelbagai program di peringkat negeri. So itu segmen tiga lah, tiga segmen agak meriah juga pasal dah 2 tahun kita PKP ni secara online. Kali ini kita cuba untuk buat secara fizikal lah. Apa perkara yang perlu dilaksanakan untuk kita sama-sama memperkasakan peranan sebagai seorang ibu dalam sebuah institusi kekeluargaan? Okey, bila kita kata nak memperkasakan seorang ibu ni, dia ada dua part atau dua parti yang perlu main. Satunya ibu lah. Yang ibu ni, saya ingat ibu telah mainkan peranan banyak, tapi cuma mungkin sekarang ni ibu-ibu yang sekarang ni dia perlu update, perlu kemaskinikan pengetahuan, kemahiran kerana cabaran mendidik anak ini berbeza. Kita menghadapi cabaran dunia digital. Saya ingat sebelum PKP dulu kita jarang sebut program-program online atau talian digital, tapi selepas PKP ini dengan pembelajaran secara online ini, cabaran ibu agak besar dalam mendidik anak. Dulu mungkin anak main di luar banyak, tapi anak banyak di rumah dengan gadget. Itu satu. Itu maknanya segi kepada ibu ni perlu dipertingkatkan kemahiran, dan di IPPK kita banyak kursus-kursus kemahiran untuk ibu. Yang kedua dan yang lebih penting lagi adalah anak. Bagaimana peranan anak untuk menghargai ibu. Sepatutnya perlu diambil kira bahawa 2 tahun sebelum ni kita tak dapat berjumpa beraya. Raya tahun ni kena kita spend time, luangkan masa bersama keluarga, khususnya dengan ibu. Kalau ada peluang balik kampung, baliklah kampung. Walaupun kita orang kata apa, raya mengejut tahun ni kan. Tapi baliklah kampung. Saya ingat ada masa. Ada masa yang panjang raya tahun ni untuk berjumpa dan sebagainya. Mungkin ada yang tak dapat balik, tapi saya ingat masih ada ruang masa, macam cuti minggu ni yang agak panjang perlu diambil. Kenapa 2 tahun sebelum ni ibu ni dia dalam konteks ibu dia lah, dia tak dapat bersama dengan anak-anak, dia terutama ibu warga emas, dia emosinya kita harap. Jadi kalau ada peluang, dia nak rindu yang amat mendalam lah untuk bersama. Jadi anak-anak perlu menghargai dengan menghargai ni tak semestinya kita bagi duit, buat yang agak mewah. Hadir bersama, ada ketika bersama ibu ketika ini, terutama pada bulan Syawal ni adalah sesuatu yang bermakna pada ibu. So maknanya dalam memperkasa ibu ni, ibu sendiri perlu meningkatkan pengetahuan atau kemahiran dalam cabaran baru. Kedua, peranan ahli keluarga khususnya anak-anak ni perlu menghargai ibu dan perlu bersama dengan ibu setelah 2 tahun ni. Ada juga saya faham mungkin tak dapat, tapi cuba dah cari ruang, kerana saya ingat cantiknya Hari Ibu tahun ini dia ada jatuh pada bulan Syawal. Bulan Syawal ni bulan untuk kita gembira, bermaaf-maafan. So ambillah ruang, peluang yang ada. Okey. Dan bila kita nak bercakap berkenaan dengan ibu ni, dia jatuh ada beberapa segmen. Ada ibu muda yang kahwin awal, satu hal. Ada juga ibu dalam kategori warga emas. Jadi cara untuk kita menyantuni mereka ini sedikit berbeza. Ialah mereka masih lagi ibu, tetapi kognitif mereka itu berubah, berevolusi mengikut seusia mereka lah. Jadi bagaimana untuk kita menyantuni golongan-golongan ibu ni? Mungkin untuk mereka ataupun individu yang sudah tidak lagi mempunyai ibu, jadi mereka mungkin boleh menyalurkan kasih sayang itu kepada ibu-ibu lain yang mungkin memerlukan kasih sayang seorang anak. Jadi bagaimana kita boleh memainkan peranan tersebut? Saya ingat kalau untuk macam Syukur tadi ada golongan ibu muda pun. So sebagai untuk golongan ibu muda ni, pandangan ni kita ibu muda ni perlu lengkapkan kemahiran, persiapan diri sebagai ibu. Macam saya katakan tadi, cabaran ibu kali ini berbeza dengan cabaran ibu sebelum ni, terutama dengan dunia digital. Kalau saya dengan cabaran scamming dia, pelancaran pornografinya, macam-macam cyberbully yang berlaku pada anak-anak ni, itu maknanya ibu yang khususnya lah ibu muda ni perlu tingkatkan kemahiran mendidik anak, menjaga anak dengan cabaran masa kini. Kalau yang warga emas, ibu warga emas ni cabarannya dia lebih dia banyak kepada masalah isu emosi. That's why itu lebih pada peranan anak-anak. Anak-anak macam mana nak memastikan bahawa dia boleh menjaga emosi anak-anak ibunya. Kerana itu saya kata kalau yang ada di kampung tu sudah tentu dia akan rasa sunyi. Kena telefon, kena berjumpa, dan saya kira kadang-kadang sekarang ibu banyak lebih nak berjumpa dengan anak. Dan pada ibu-ibu yang mungkin dah kehilangan ibu tu, mereka boleh salurkan bersama dengan komuniti mereka, menghargai macam kita akan buat pada 22 ni adalah menyantuni ibu-ibu tunggal. Jadi mana yang kurang kemampuan kita membantu. So mana yang mereka tak ada,
bantulah ibu-ibu yang lain yang ada. Kawan-kawan kita boleh mengelakkan masalah kesunyian, masalah di kalangan ibu-ibu khususnya. Warga emas. Sebab ialah kesunyian itu kalau dipendam lama dia akan memberi ataupun menjejaskan masalah kesihatan mental ibu-ibu yang berada di luar sana. Jadi bila cakap berkaitan kesihatan mental ni, kadang-kadang ada ibu di luar sana yang mengambil keputusan untuk mungkin bergerak jauh sedikit daripada ahli keluarga atau faktor tertentu untuk orang kata memperbaiki kesihatan mental mereka. Adakah tindakan seperti ini dilihat sebagai satu tindakan yang mementingkan diri sendiri ataupun perlu sebenarnya untuk ibu-ibu di luar sana memilih ataupun membuat keputusan tersebut demi menjaga kesihatan mental mereka? Dia sebenarnya ya betul, ini sebenarnya isu yang kita juga serius. Sebenarnya bukan di luar bandar, kalau kita lihat di bandar sebenarnya kan kita banyak mereka ibu ataupun ibu bapa yang dah pencen dan tinggal berdua, suami isteri ataupun seorang anak-anak sudah bekerja di luar. Jadi keadaan kesunyian ni sebenarnya di kalangan bukan dulu kita kata kesunyian ni banyak di luar bandar, di kampung-kampung tapi sekarang dah di bandar. Bandar juga. Dan yang kita risau banding dengan di bandar ialah kumpulan sokongan, support service mereka. Kalau di kampung di luar bandar ni adik-beradik keluarga berdekatan. So kalau ibu-ibu ni kesunyian dia ada adik-beradik dia yang berdekat. Kalau di bandar ni tak ada, dia tak ada adik-beradik jadi dari itu dia macam-macam lah ancaman stresnya, keselamatan dan sebagainya. Kerana itu pentingnya dalam keadaan sekarang saya ingat ni bantuan psikososial, dan psikososial ini melibatkan sama ada dalam anak-anak dan dalam komuniti supaya mereka boleh membantu support ibu-ibu tunggal, ibu-ibu yang kesunyian ini, dan juga memerlukan peranan. Dan kita kena jadi peranan kejiranan, yang jiran itu sebenarnya dah kena jadikan sebagai keluarga supaya jika apa-apa masalah berlaku, kesunyian tak keluar rumah apa, jiran tahu. Kalau kadang-kadang bila dia emosi sangat dia menyendiri. Ada yang menyendiri, ada yang ada stres dan macam-macam lah dia boleh buat. Jadi kita kena bantu. Sebenarnya bila tahu adanya ibu yang keseorang kesunyian, kita kena bantu. Sama ada bantu segi profesionalnya dari segi kaunseling ke, atau bantu sokongan support daripada masyarakat setempat. Kerana mereka ahli keluarga yang jauh. Kalau kesunyian sangat inilah yang boleh memendam rasa, macam-macam lah dia boleh faktor-faktor lain akan boleh pakai. Yang pentingnya kita bantulah ibu-ibu. Okey, baik, di kesempatan ini mungkin Tuan Fauz boleh kongsikan sekali lagi antara program yang telah disusun oleh PIPPKN ataupun apa-apa mungkin sedikit ucapan untuk ibu di luar sana bersempena dengan sambutan Hari Ibu ini. Jadi sempena sambutan Hari Ibu pada tahun ini, apa yang pihak daripada LPPKN, Kementerian Wanita ni semua, kami berharap supaya ibu-ibu di luar ni, pertama ibulah, ibu-ibu di luar ni dapat bersama-sama memastikan kesejahteraan keluarga kita. Kita telah 2 tahun kita mengalami pandemik ni, macam-macam ketegangan, macam-macam masalah di dalam keluarga. So dan kita bersyukur ibu masih ada berperanan. Jadi kita mengharap untuk menangani isu endemik, isu COVID yang berakhir dan juga isu kesihatan mental di dalam keluarga pasca COVID ni, ibu-ibu dapat main peranan yang penting untuk memastikan keluarga terus sejahtera. Dan bagi anak-anak pula, maknanya pastikan ambillah peluang masa yang ada ni untuk kita menghargai dan berjumpa dan juga memperkukuhkan hubungan kita dengan ibu, kerana ibu telah menjaga kita sejak kita lahir dan membesarkan kita dengan baik. Jadi saya mengharapkan supaya Hari Ibu pada tahun ini dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan kepada keluarga kita. InsyaAllah. Okey, terima kasih Cik Fauz bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Ibu dan bagaimana kita sebagai anak-anak dan juga masyarakat komuniti boleh mainkan peranan untuk menjaga dan juga memartabatkan